الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع
gambar sekejap boleh tengok situ dah. Kejap kita tengok ni. Baik, nak ceritalah sedikit bagaimana sejarah ini kita boleh lihat dan bagaimana Al-Quran bertepatan dengan apa kajian sejarah. Kita tengok kembali bagaimana cerita tentang Nabi Sulaiman dalam surah Saba. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimanakah Nabi Sulaiman wafat, tuan-tuan. Nabi Sulaiman wafat ni tidak ada manusia langsung yang perasan Nabi Sulaiman wafat. Muka surat yang ke 429. Falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahu 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi falamma kharra tabayyanat al-jinn an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adabil muhin. Ini tuan-tuan. Ketika mana Nabi Sulaiman yang dikatakan ni tuan-tuan dalam gambar tu tuan-tuan, dipanggil throne of Sulaiman, tahta tempat Nabi Sulaiman yang berada di kawasan Al-Ardul Muqaddas, Baitul Maqdis. Kalau kita tengok di gambar tu tuan-tuan, kita tengok di throne of Sulaiman tu, tahta Nabi Sulaiman tu, disitulah dikatakan Nabi Sulaiman wafat di atas takhtanya. Wafat di atas takhtanya. Kita dok faham Masjidil Aqsa ni masjid yang kubah tu saja tuan-tuan, tak? Masjidil Al-Ardul Muqaddasah, Masjidil Aqsa ini dia 4 segi tuan-tuan, seluas 35 ekar. Seluas 35 ekar. Bagaimana dia wafat dalam ayat ini? Ketika mana setelah kami tetapkan berlakunya kematian kepada Nabi Allah Sulaiman ini, ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard. Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya. Anak-anak yang Nabi Allah Sulaiman bertungkatkan kepada tungkatnya, sampaikan wafatnya Nabi Allah Sulaiman ni tuan-tuan, anak-anak yang memakan tungkatnya, tungkat tu reput, jatuh patah, dan kemudiannya jatuh tersungkurlah Nabi Allah Sulaiman. Jin terkejut tuan-tuan. Jin ni diperkulikan oleh Nabi Allah Sulaiman. Mereka takut kepada kekuasaan Nabi Allah Sulaiman. Dia duduk bekerja depan Nabi Allah Sulaiman, kok sat lagi nak mengular sikit tuan-tuan. Kok sat lagi nak malas-malas sikit. King kita dah, Nabi Allah Sulaiman ada tak berani. Tiba-tiba Nabi Allah Sulaiman sudah wafat dah berlamanya tuan-tuan. Apabila jatuh tersungkurnya, lalu jin cerita, Allah cerita dalam Al-Quran ini, falamma kharra tabayyana allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adabil muhin. Kita semua kena tipu dah ni, dia kata macam tu dekat kawan-kawan dia. Nak katanya hebatnya Nabi Allah Sulaiman itu tuan-tuan. Kalau ziarah ni tuan-tuan sampai di Masjidil Aqsa, dia masuk ke the Golden Gate, sebelah throne of the Sulaiman tu, yang paling hujung atas sebelah sebelah, kalau tuan-tuan gambar sebelah kiri ni tuan-tuan. Dan di pintu tu juga ada 2 orang kubur sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Ubadah bin Samit dan yang keduanya Shaddad bin Aus. Mereka dimakamkan di situ tuan-tuan. Baik. Dan kita ringkaskan sikit tuan-tuan sebab kita nak masuk bab Al-Quran pula sekali. Dan yang warna kuning kubah tu tuan-tuan dipanggil sebagai kubah Sakhrah. Tempat yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik di atas burak dan kemudiannya Mi'raj ke Sidratul Muntaha tuan-tuan. Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha baru naik jumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka di situlah titik tempat batu Sakhrah itu Nabi meletakkan step Nabi itu naik ke atas burak dan kemudiannya burak pun naik ke atas langit tuan-tuan. Di sebelah dia tu tuan-tuan dinamakan sebagai center point, kubah silsilah. Kubah silsilah kalau perasan sebelah kuning tu ada satu kecil je tu tuan-tuan. Nak tunjuknya di situlah tempat tengah-tengah center kepada Baitul Maqdis, kepada Masjidil Aqsa ini. Baik. Dan kemudiannya kita pergi kepada hujung sekali sebelah kanan paling bawah. Dia ada situ Masjid Al-Buraq, Masjid Al-Qibli, Masjidil Aqsa juga dikenali sebagai Masjid Al-Qibli. Aqsa maksudnya apa? Jauh. Jauh maksudnya. Baik. Di situlah Masjid Al-Buraq ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, diisrakan dan kemudiannya tambat burak tersebut di situ dan kemudiannya menjadi imam kepada para anbiya ketika itu tuan-tuan. Bentuknya macam mana? Wallahu a'lam, ini perkara ghaib.
setengah-setengah orang ni dia nak terlalu mengkaji sehingga kan tidak percaya, tidak beriman dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya, sebab apa Ustaz yang berlakunya Isra' wal Mi'raj ini? Sebab yang berlakunya banyak faktor yang lepas ni kita akan ceritakan. Baik. Dan kemudiannya ini diceritakan di dalam Sahih Bukhari. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai jadi imam kepada para nabi, dan kemudiannya Nabi keluar nak pergi ke tempat Kubah Sakhrah, nak naik dah ni bersama Buraq. Ketika itulah Jibril alaihi salam datang. Ni dalam hadis tuan-tuan. Jibril datang memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua tawaran. Yang mana tawaran yang pertama ialah arak dan yang kedua susu. Jibril suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih nak yang mana satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih susu. Maka kata Jibril, engkau memilih yang fitrah. Maksud fitrah yakni seperti mana bayi yang dilahirkan sekiranya dihidangkan kepada bayi susu ibu ataupun arak, nescaya bayi tersebut yang tidak sampai pada akalnya dia tidak memilih arak. Ni tuan-tuan. Baik, yang ke bawah dia pula tu the Moroccan Gate. Pintu Moroccan Gate dinamakan. Di situlah dahulunya, sekarang ni tak boleh, orang umat Islam dia tak boleh masuk dah kawasan tu. Ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab nak tawan Baitul Maqdis ni tuan-tuan, dia tahu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra' wal Mi'raj Nabi masuk ke pintu tersebut. Lalu dia sayangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk juga ke pintu tersebut tuan-tuan. Nak menunjukkan bahawasanya Sayyidina Umar mengambil cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara-cara tersebutlah dia mengambil satu tabarruk, yakni keberkatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan. Dan yang seterusnya kita ringkaskan, di Musallah Marwani, Masjid Al-Qibli, di situlah lebih kurang sedikit sebanyak sejarah tentang Masjidil Aqsa. Kalau nak ceritakan pada malam ni banyak lagi tuan-tuan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita menceritakan tentang gambaran. Orang cakap kalau kita nak pergi haji, umrah tuan-tuan, kalau setakat khusus ni tuan-tuan pergi 5-6 kali khusus lah. Tapi bila sampai dekat sana blur, tak tahu buat apa. Sebab apa? Tidak ada visual live. Macam mana caranya kita tahu, cumanya visual tu tidak ada. Maka alhamdulillah, saya pun tidak pernah sampai ke Masjidil Aqsa tuan-tuan. Sedap duk cerita ni, tak pernah sampai tuan-tuan. Sedap duk cerita ni. Tapi keinginan yang banyak tu, cita-cita tu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu ada dalam diri kita. Tidak perlu kita bersusah payah nak kumpul duit, melainkan kita nak kumpul duit untuk kita sampai ke Masjidil Aqsa. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada perbincangan tadabbur kita pada malam ini, surah Al-Isra'. Saya menggunakan tafsir pada malam ini untuk surah Isra' ini, Tafsir Nurul Ihsan jilid yang kedua, muka surat 324. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bincang mana yang sempatlah. Sepatutnya hari Isra' wal Mi'raj ni, tapi disebabkan PKP kita tidak sempat untuk menyambut Isra' wal Mi'raj. Tak apa, kita bincanglah sikit pada malam ini. Moga-moga mendapat intipati yang dapat kita pegang pada hari ini dan dibawa sehingga ke mati. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada ayat yang pertama surah Al-Isra', subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Yang pertama sekalinya surah Al-Isra' ini mempunyai 111 ayat. 103 ayat daripada ayat Makkiyah dan 8 ayat turun di Madinah. Makkiyah ini maknanya ayat itu diturunkan di bumi Mekah, dan kemudiannya Madinah ini 8 ayat tersebut turun di bumi Madinah. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menjalankan dengan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu juzuk malam daripada Masjidil Haram, yakni Mekah, kepada Masjid Aqsa Baitul Maqdis. Ini tuan-tuan yang kita kata tadi. Maksud Asra ini perjalanan di atas, perjalanan berjalan daripada kota Mekah menuju ke Baitul Maqdis, Masjidil Haram ke Baitul Maqdis.
dan kemudian yang Mi'raj dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui haiwan yang bernama Buraq ini, sejauh mata memandang, lalu sampai di Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan beberapa orang Nabi. Makna Aqsa itu jauh, makna Aqsa itu jauh, sebulan perjalanan dari Mekah. Ini tuan-tuan, kalau guna unta zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin pada hari ini tidak sampailah sebulan tu. Cumanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang guna unta ni tuan-tuan, memakan masa lebih kurang sebulan perjalanan, sampai tahap macam tu. Allazi barakna haulah, yakni Baitul Maqdis yang telah kami berkati sekelilingnya. Berkat Allah Subhanahu wa taala sekelilingnya ni maknanya apa? Bukan di dalam Masjidil Aqsa saja, bahkan 4 segi gambaran yang kita tengok tadi tu tuan-tuan, itulah dipanggil Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Muqaddasatal lati, kalau maknanya itu adalah bumi al-ardul muqaddasah, bumi yang suci, dengan sungai dan pokok kayu dan buah-buahan dan tempat kubur anbiya dan kiblat anbiya dan sebaik tempat kemudian daripada Mekah Madinah. Ni tuan-tuan. Sebab itulah tempat yang terbaik kata Nabi pada hadis yang kita baca tadi tuan-tuan. Yang pertama tadi Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Nabi, Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Ini tempat yang terbaik. Apa kata kalau kita ada duit yang banyak, cuba keluarkan duit tersebut untuk kita bercita-cita sampai ke tempat tersebut. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kinilah perebutan agama Ibrahimi, 3 agama yang merebut kawasan tersebut. Yang pertama Islam, Yahudi dan Kristian. 3 agama yang mengklaim agar tempat tersebut adalah tempat mereka. Tapi yang betulnya adalah agama Islam itu sendiri. Itu adalah tempat agama Islam. Maka tindakan apa dipanggil United Nation, bangsa bersatu ni tuan-tuan, dia jadikan tempat tu bukan hak milik sesiapa, cumanya bebas untuk sesiapa sahaja yang datang. Tapi Yahudi ni perangai dia teruk lah tuan-tuan. Macam-macam cukai yang dikenakan dan pelbagai lagi. Baik. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Supaya kami lihat akan dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada segala bekas kudrat kami yang ajib, yang ajaib. Maknanya apa? Tujuan yang utama yang Allah ceritakan pada ayat yang pertama yang kita bacakan ni tuan-tuan, tujuan utamanya adalah untuk Nabi diperlihatkan, diperkukuhkan lagi keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Linuriyahu min ayatina, tidak lain dan tidak bukan bila melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala makin kukuh keimanan. Adakah ketika itu keimanan Nabi turun? Tidak tuan-tuan. Nabi ini dah hebat dah iman dia. Tetapi ketika itulah Nabi diuji dengan pelbagai perkara. Yang pertama sekali tuan-tuan, kematian isteri yang tersayang, Sayyidatina Khadijah. Ini tuan-tuan, kewafatan Sayyidina Khadijah. Nabi ni tuan-tuan cukup sayang kepada Khadijah. Yang anak-anaknya yang dilahirkan oleh Khadijah, Ruqayyah, Fatimah, pelbagai ramai lagi anak daripada Khadijah. Yang keduanya, tahun duka cita tersebut apabila Nabi kehilangan bapa saudaranya sendiri, wafatnya Abu Talib, bapa saudara yang sentiasa menjadi defend kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan. Yang mana apabila berlakunya segala perancangan kejahatan oleh pembesar kaum Quraisy, maka yang menghalang daripada berlakunya apa-apa terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa tuan-tuan? Abu Talib tuan-tuan. Bila hilangnya Abu Talib ini tuan-tuan, hilang sudah tempat Nabi untuk berteduh. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih kerana Abu Talib ini tidak sempat memeluk Islam. Sehingga kan di dalam hadis menceritakan bagaimana Nabi sedih dengan kewafatan Abu Talib, maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya meringankan azab kepada Abu Talib. Kabulkan doa Nabi, diberikan kepada Abu Talib ni memakai sandal ataupun selipar daripada api neraka. Itu hukuman paling ringan. Dan yang seterusnya,
tahun duka cita Nabi yang mana tuan-tuan, setelah kematian Khadijah, kematian Abu Talib bapa saudaranya, kemudian Nabi membawa diri untuk pergi ke Taif untuk menyebarkan dakwah. Tetapi sambutan di Taif ini tuan-tuan, disambut dengan sangat-sangat kecewa. Mereka membaling ketulan batu ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Nabi ini berdarah. Tapi tak turun iman tuan-tuan. Ini nak kata ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak bandingkan dengan mereka ni para sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya tidak terbanding keimanan mereka. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kebaikan Nabi, yang mana Allah berikan kesusahan, Allah berikan musibah, ujian, dan kemudian Allah berikan kemanisan. Allah memberikan satu keyakinan kepada Nabi melalui peristiwa Isra wal Mi'raj, linuriyahu min ayatina. Inilah yang menyebabkan Nabi rasa cukup sayang kepada agama Islam. Baik, bahwasanya Allah Ta'ala itu ialah Tuhan yang amat mendengar segala perkataan, Nabi lagi amat melihat segala perbuatannya. Ni tuan-tuan, ketika mana Allah Subhanahu wa taala mendengar rintihan Nabi, Nabi bukan tak suka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kiblat yang pertama di Masjidil Aqsa. Nabi sami'na wa ata'na, dengar, taat dan juga beriman dengan apa suruhan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada terdetik di hatinya, kalaulah Allah Subhanahu wa taala menukarkan arah kiblat ke Masjidil Haram, maka Allah makbulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan dulu kah? Teruskan baik. Maka kurniai Allah akan nikmat atasnya dengan Isra. Ni sebagai reward, motivasi apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang melengkapi berhimpunnya dengan anbiya sembahyang jadi imam. Tadi tuan-tuan yang kita bincang tadi di gambaran tadi ialah Masjid Al-Buraq. Digambar tadi itu Masjid Al-Buraq. Daripada perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sahaja di Masjidil Aqsa, tambat sahaja sampai sekarang tuan-tuan, orang duk claim ada satu ring ataupun tempat penyangkut haiwan lah, maksudnya tali yang ditambat oleh buraq tu ditambat pada ring tersebut. Ada satu ring tu dekat Masjid Al-Buraq. Kalau kita pergilah, tuan-tuan yang pernah sampai, alhamdulillah lah, sangat-sangat beruntung. Bukan semua orang boleh sampai, rezeki sangat-sangat tu. Baik. Dan mi'raj ke langit, melihat ajaib langit dan munajat Allah Ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dalam ni dibawa satu hadis, yakni hadis Bukhari dan Imam Muslim. Dibawa datang akan daku buraq, iaitu binatang putih besar sedikit daripada himar dan kecil sedikit daripada bagal. Tiada jantan dan betina menghantar kakinya pada tempat habis pemandangan matanya, maka aku naik akan dia, maka berjalan ia dengan aku daripada satu tempat kepada satu tempat hingga sampai aku ke Baitul Maqdis. Itu tuan-tuan, perjalanan Isra ini Allah Subhanahu wa taala hantarkan buraq daripada kota Mekah menuju ke kota Baitul Maqdis. Ketika mana Allah mempersingkatkan perjalanan. Itulah tuan-tuan, Allah nak uji mereka yang tidak beriman ni. Adakah mereka ragu dengan peristiwa ni? Balik sahaja daripada peristiwa Isra Mi'raj tuan-tuan, Nabi cerita berapa ramai yang mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat mereka mempercayai apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. Baik. Di pintu Morocco itulah sampai mula-mulanya sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditambat buraq itu pada halqah gelang, iaitu ring tu, yang tambat padanya para anbiya. Kenaikannya mereka itu ketika datang kepadanya, maka aku sembahyang padanya 2 rakaat jadi imam dengan anbiya dan malaikat. Kemudian aku keluar, maka bawa datang akan daku Jibril dengan bejana khamar dan bejana susu. Maka aku pilih susu, kata Jibril, engkau pilih kejadian Islam, engkau memilih fitrah Islam. Ni tuan-tuan, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam, selesai jadi imam, nak naik ke atas batu Sakhrah, malaikat Jibril membawa satu bejana yang terisi oleh arak dan satu lagi bejana yang berisi dengan susu. Maka
Nabi SAW memilih susu. Kata Jibril, engkau memilih satu fitrah yang mana memang bayi pun memilih benda ni. Kemudian dinaik dengan aku kepada langit dunia, maka minta buka Jibril, dikata siapa engkau? Ni tuan-tuan, setelah Nabi step kaki di atas kubah sakhrah yang warna gold tadi tu tuan-tuan, maka naiklah Nabi SAW dengan burak dan juga malaikat Jibril. Maka sampai sahaja di langit yang pertama. Di dalam hadis Bukhari ni tuan, kata malaikat penjaga pintu langit pertama, siapa engkau? Maka ini dalam hadis ini tuan-tuan, siapa engkau? Maka malaikat Jibril kata ia Jibril, aku Jibril. Dikata siapa serta engkau? Siapa bersama dengan engkau wahai Jibril? Mari seorang-seorang kau mari dengan. Dikata siapa serta engkau? Kata ia Muhammad. Bila dengar sahaja kata Muhammad bersama Jibril, maka malaikat tadi tak cakap banyak dah tuan-tuan, terus buka pintu langit yang pertama ni untuk mereka ni. Maka kata penjaga tadi, dikata telah dipanggil kepada dia ke? Telah panggil ke? Maknanya apa tuan-tuan? Allah Ta'ala sudah pun memaklumkan kepada seluruh para malaikat bahawasanya akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dimi'rajkan. Maka para malaikat welcome mereka, meraihkan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ia telah dipanggil kepadanya, maka dibuka pintu langit bagi kami, maka tiba-tiba aku bertemu dengan Adam. Ini tuan-tuan, Nabi Adam, orang pertama yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa pada langit yang pertama. Diceritakan di dalam hadis sahih. Maka kata Nabi Adam, marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang wahai anakku yang soleh, yang baik, yang soleh ni. Dan juga nabi yang soleh, dan doa bagiku. Ni tuan-tuan, dalam hadis tersebut mengatakan Nabi Adam mendoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang kita dapat ambil daripada peristiwa ni? Orang yang beriman itu dia sentiasa mendoakan kepada orang lain. Ini salah satu adab di antara para nabi. Kalau kita pergi negara Arab ni tuan-tuan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Paling koman pun dia akan cakap macam Allah, moga Allah memberikan kamu satu rumah di dalam syurga. Sebab itulah kita perangai-perangai orang mukmin ni, dia kena ikut cara macam tu. Cara macam mana? Bagi salam, tak boleh doa depan dia, kita doa secara senyap-senyap. Ni tuan-tuan. Kemudian dinaik aku kepada langit yang kedua. Maka sampai sahaja Jibril di langit kedua, seperti yang tadi tuan-tuan. Kata malaikat, penjaga malaikat di langit yang kedua, siapa engkau? Kata Jibril, aku Jibril. Siapakah bersama dengan engkau? Muhammad. Terus buka. Lalu Nabi Muhammad malaikat membuka pintu langit kedua. Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yahya dan Isa. Ni adik-beradik ibu Maryam. Nabi Yahya dan Isa jumpa, dan begitulah juga dialog yang terjadi di antara Nabi Yahya dan Isa. Mereka mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan di langit yang ketiga jumpa pula, kita ringkaskan dengan Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf ini ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berjumpa dengan Nabi Yusuf, tetapi Allah berikan satu kurniaan, linuriyahu min ayatina, satu kebesaran. Jumpa Nabi Yusuf pada langit yang ketiga, yang mana Nabi Yusuf ini Nabi tengok sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengok sendiri muka dia. Yang mana mukanya, kata Nabi Muhammad, Nabi Yusuf sesungguhnya diberi akan dia setengah keelokan. Ni tuan-tuan, keelokan kepada Nabi Yusuf itu benar-benar sama dengan apa yang Al-Quran cerita. Maka begitu juga dialog di antara Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendoakan marhaban bil ibni salih wan nabi salih, kata Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Di langit yang ketiga. Langit yang keempat jumpa pula dengan Nabi Idris. Langit kelima jumpa Nabi Harun. Langit yang keenam jumpa Nabi Musa. Dan langit yang terakhir jumpa Nabi Ibrahim. Ni tuan-tuan, setiap langit-langit itu semua para nabi mendoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan, doa ni tuan-tuan bukan orang mukmin saja. Para nabi pun mendoakan di antara sesama mereka. Ni tuan-tuan,
Tak payah kita nak sombong, tak berdoa kepada Allah walaupun selepas solat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, diringkaskan cerita, ketika Nabi Musa berkomunikasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku nak naik ke tempat Sidratul Muntaha nanti, nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Naik jumpa Nabi Ibrahim. Nampak Nabi Ibrahim ni diceritakan di dalam sebuah hadis juga tuan-tuan. Bagaimana keadaan Nabi Ibrahim ketika itu? Sedang bersandar di Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha. Baitul Ma'mur ini maknanya apa? Baitul Ma'mur ini adalah tempat tawaf para malaikat. Ni tuan-tuan, tempat tawaf para malaikat. Kata hadis satu lagi tuan-tuan, berapa ramai para malaikat masuk? Setiap kali pusingan 70,000 para malaikat masuk. Di situlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampak Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Ni tuan-tuan, kehebatan yang Allah tunjukkan. Maka kata hadis tersebut pula, selesai sahaja 70,000 malaikat tadi tawaf tuan-tuan, keluar 70,000 masuk 70,000. Keluar 70,000 masuk 70,000. Betapa ramainya kerajaan Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, kehebatan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas Sidratul Muntaha dan kemudiannya jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada mulanya tetapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sami'na wa ata'na, dengar taat apa yang Allah kata. Turun balik, nak balik ke atas bumi, jumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah, apakah yang telah ditetapkan oleh umat kamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat aku telah ditetapkan 50 waktu solat. Kata Nabi Musa, irji' ila rabbik, kau naik balik ke atas. Aku ni Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kaumku Bani Israel ini cuma beberapa rakaat sahaja setiap hari. Itu pun masih ramai yang lemah, yang tak boleh nak buat. Irji' ila rabbik. Maka satu riwayat hadis mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun naik 10 kali jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, campur dengan kali pertama, menjadikan 45 rakaat dikurangkan 5 rakaat sahaja yang tinggal. Itu pun turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, jangan, kaum kau tetap tidak akan dapat buat. Bani Israel telah diutuskan kepada mereka ketetapan solat kepada mereka, tetap mereka tak boleh buat. Maka naik balik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, nak berkira tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, sungguh-sungguh besar pengajaran kepada kita. Baru satu ayat tuan-tuan. InsyaAllah kita sambunglah pada ayat-ayat yang akan datang yang membincangkan tentang para nabi yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang mana satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, temanya ialah solat. Temanya adalah cukup simple, iaitu solat. Tetapi peristiwa tersebut di luar konteks pemikiran kita. Sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, besarnya solat ni, al-farqu bainal kafir wal muslim, bainal kufri wal muslim tarkus solat. Di antara perbezaan orang kafir dan orang muslim ini ialah orang kafir dia tidak solat. Itu sahaja. Itu sahaja. Maka tema inilah yang akan kita pegang elok-elok, yang terjadi oleh peristiwa Isra' wal Mi'raj ini dapat kita jadikan iktibar dan juga kita jadikan pedoman kepada kita betapa perih dan juga betapa getirnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru satu peristiwa kita dengar. Sebelum ni banyak peristiwa yang ini peristiwa yang cukup besar pula. Dengan ditambahan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji bertali arus, tidak berhenti bertalu-talu, tidak berhenti diuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau kita buka surah Al-Ankabut, Allah memulakan surah Al-Ankabut ini alif lam mim, yang maknanya wallahu a'lam. Para ulama mengatakan itu adalah makna kita berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memulakan perkataan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Wahai manusia, jangan kamu kira kamu ni orang beriman. Wahum la yuftanun, selagi mana kamu tidak akan diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Melalui ujian tersebut, seperti orang yang sebelum ini, Allah berikan ujian kepada mereka. Orang yang betul-betul beriman, dia akan beriman, dia tidak akan sedikit pun rasa terjejak. Sebagai contohnya COVID-19 sebelum ni, tuan-tuan. Berapa ramai yang kehilangan kerja, berapa ramai yang macam-macam masalah. Kerja tak ada ni, tuan-tuan, itu ujian paling besar bagi kita. Pendapatan dah, bila kerja dah kena berhenti, pendapatan pun dah tak ada. Ni tuan-tuan, anak ceritanya kepadanya apa? Itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka di situlah kita dapat ambil iktibar bahawasanya ujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ujian untuk meningkatkan keimanan. Tidak ada ujian yang di atas muka bumi ini melainkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani setiap manusia melainkan kemampuan manusia tersebut dia mampu. Dia mampu. Maka manusia tersebut diuji melalui kemampuan dia. Ada setengah manusia sudah kaya raya, ujian dia melalui bahagia. Ada setengah manusia sudah bahagia, ujian melalui harta pula. Tidak ada. Berbagai ujian yang Allah berikan kepada setiap manusia. Maka ujian kepada Nabi melalui Isra' wal Mi'raj ini, Allah bayar kepada Nabi dengan cara cash atas muka bumi. Diperlihatkan pelbagai kehebatan, yang mana dalam satu hadis lagi menceritakan bagaimana keadaan Baitul Ma'mur, bagaimana keadaan Sidratul Muntaha, dengan nampak seperti, Nabi kata nampak seperti berada di dalam syurga. Tidak boleh terbayang bagaimana sukanya berada di kawasan tersebut ni, tuan-tuan. Anak ceritanya, kemanisan itu Allah gantikan setelah ujian yang bertalu-talu ni, tuan-tuan. Satu tema yang cukup besar yang dapat kita ambil, yang kita dapat tadabbur pada malam ini. Moga-moga menjadi kebaikan buat kita semua. Itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita berjumpa di lain masa dan di lain waktu. Kita sambung lagi dalam surah Al-Isra'. Ada antara intipati yang kita dapat ambil selepas ini, bagaimana perjalanan Bani Israel, bagaimana perjalanan Nabi Musa, bagaimana perjalanan Nabi Yahya dan Zakaria dibunuh. Ni, tuan-tuan, para Nabi sendiri dibunuh. Bagaimana cukup banyak tema-tema yang telah Allah gariskan di dalam surah Al-Isra' ni. Bagaimana kisah-kisah Nabi Nuh, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Yang mana Nabi Nuh ini Allah Subhanahu wa taala suruh dia buat bahtera. Diceritakan juga banyak. Siapa yang ingkar, tuan-tuan? Isteri dan juga anak sendiri. Sebab itulah iman dia berkait dengan individu. Iman tidak dapat diwarisi. Itulah yang nak ceritakan di dalam Al-Quran sendiri cerita. Itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu sahaja. Maaf pula, tuan-tuan, terlajak pula dah sampai ke 9 sekadar itu saja. Ma'asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, yang dhaif, saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Minta doa daripada tuan-tuan semua. Moga-moga Allah kurniakan kesihatan untuk melaksanakan ibadah. Aqulu qawli hadza wa asabaka min aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.